Sejahtera. Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi. Di media-media sosial sekarang ini seolah-olah semuanya tertumpu kepada debat Datuk Seri Najib Tun Razak melawan Rafizi dan Anwar Ibrahim. Tetapi ada satu lagi sebenarnya isu yang besar yang sebenarnya ini sedang berlegar-legar di seluruh arus perdana media sosial di negara Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sila komen kalau kamu mau komen. Okey tuan-tuan dan puan-puan, tentang pembubaran parlimen. Satu ketika dahulu ini adalah antara yang paling panas, terutamanya selepas Barisan Nasional menang di Johor. Kemudian artikel demi artikel mendedahkan bahawa memang ada desakan-desakan sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung kepada Perdana Menteri Malaysia yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk membubarkan parlimen. Tuan-tuan dan puan-puan, terbaru ini tuan-tuan dan puan-puan, ada satu artikel yang dikeluarkan daripada Malaysia kini yang diberi tajuk Muhyiddin dua tanda Perdana Menteri perlu runding Perikatan Nasional dalam tentukan tarikh bubar parlimen. Wah, adakah ini tandanya memang betul parlimen bakal dibubarkan kalau Perikatan Nasional bersedia? Tuan-tuan dan puan-puan, saya bacakan. Pengerusi Perikatan Nasional atau dikenali sebagai PN, iaitu Presiden Bersatu dan juga pengerusi Perikatan Nasional, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, lantang mengingatkan kepada Perdana Menteri Malaysia iaitu yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bahawa gabungan parti itu perlu dilibatkan dalam rundingan bagi menentukan tarikh pembubaran parlimen. Menurut anggota parlimen daripada Pagoh itu, ia antara perkara yang dibincangkan dalam pertemuan mereka yang berlangsung semalam. Tuan-tuan dan puan-puan, saya juga antara lain katanya telah mengingatkan Perdana Menteri Malaysia iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bahawa Perikatan Nasional sebagai parti utama yang telah membentuk Kerajaan Persekutuan hendaklah dirunding terlebih dahulu dalam menentukan tarikh pembubaran parlimen, katanya dalam satu kenyataan di Facebook beliau pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, memang benar tuan-tuan dan puan-puan, di dalam kerajaan sekarang ini yang paling banyak ahli parlimen adalah daripada Parti Bersatu. Tuan-tuan dan puan-puan, terdahulu selain Tan Sri Muhyiddin Yassin berpertemuan yang disusuli oleh majlis berbuka puasa itu juga turut dihadiri oleh pemimpin-pemimpin utama daripada gabungan Parti Perikatan Nasional. Di antaranya tuan-tuan dan puan-puan yang telah hadir di dalam majlis itu ialah Presiden PAS iaitu Tok Guru Abdul Hadi Awang, Presiden STAR juga daripada Sabah turut hadir iaitu Jeffrey Gitingan, Presiden SAPP Yong Teck Lee dan Presiden Gerakan Dominic Lau. Tuan-tuan dan puan-puan, kata Tan Sri Muhyiddin Yassin, kami telah membincangkan hal ehwal semasa yang berkaitan dengan kepentingan rakyat dan negara. Tambahnya lagi, dalam pertemuan ini, Perdana Menteri telah menekankan hubungan kerjasama dengan Perikatan Nasional di dalam Kerajaan Persekutuan dan memberikan komitmen untuk berunding dengan Perikatan Nasional dalam menentukan dasar-dasar utama negara, kata Tan Sri Muhyiddin Yassin lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah ini tandanya bahawa memang parlimen sudah sedia untuk dibubarkan? Persoalannya tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya parlimen bakal dibubarkan, persoalan utama pastinya di pihak UMNO. Siapakah calon Perdana Menteri mereka untuk dijadikan sebagai ayam tambatan untuk menjadi Perdana Menteri seterusnya? Sebab yang membingungkan kita tuan-tuan dan puan-puan adalah kerana UMNO belum dibubarkan. Maafkan saya. UMNO belum membuat pemilihan parti. Untuk menggantikan atau mengekalkan Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO. Kerana kalau parlimen dibubarkan dan PRU ke-15 bakal dilaksanakan,
Secara tradisinya memang akan menentukan kemenangan atau kekalahan ialah untuk menentukan siapakah calon Perdana Menteri yang akan diketengahkan oleh setiap parti yang terlibat untuk bertanding dan seterusnya. Kalau menang, dia akan jadi Perdana Menteri. Selalunya tuan-tuan dan puan-puan, ini akan menjadi titik tolak kepada kemenangan pakatan ataupun perikatan ataupun gabungan parti tersebut. Jangan pula berlaku sekali lagi apa yang berlaku di negeri Johor, lain yang dicalon, lain pula jadi ketua menteri besar. Tapi itu semua sudah berlalu dan saya fikir kebijaksanaan Ketua Duli yang Maha Mulia Sultan Johor itu harus dihormati. Saya hormat, ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan biarkan parti ataupun orang perseorangan mendahului lebih besar kuasa daripada Raja-Raja Melayu. Kerana mereka adalah tiang utama kepada negara kita. Dan terutamanya untuk agama Islam lah, bagi mereka yang beragama Islam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, masalahnya ialah kalau Ismail Sabri dicalonkan semula, bagaimana dengan Zahid Hamidi? Kerana Zahid Hamidi masih Presiden UMNO. Ataupun memang ada strategi yang hebat untuk Parti Barisan Nasional UMNO. Adakah mereka pula tiba-tiba mencalonkan semula Najib Razak atau Zahid Hamidi untuk menjadi calon Perdana Menteri? Yang pasti, Najib Razak belum tentu layak untuk bertanding. Belum tentu layak untuk bertanding kerana beliau telah disabitkan bersalah dengan 12 tahun penjara dan 210 juta ringgit denda kerana penyelewengan, salah guna kuasa, rasuah dan banyak lagi pertuduhan di dalam SRC International, tuan-tuan dan puan-puan. Tomat Hassan sekarang pun tiba-tiba ada pula kes valid dengan permintaan daripada UMNO sendiri, orang-orang daripada UMNO sendiri untuk beliau disiasat semula berkenaan dengan dakwaan menerima rasuah sebanyak 10 juta ringgit berkaitan dengan pajakan tanah di Negeri Sembilan. Tuan-tuan dan puan-puan, ini amat mengejutkan. Jadi, siapakah yang bakal akan menjadi calon Perdana Menteri untuk UMNO? Pastinya untuk Perikatan Nasional juga bingung kerana Datuk Tan Sri Muhyiddin Yassin dilihat tiada aura untuk menang. Di semua tempat beliau kalah. Di Melaka kalah teruk. Di Johor pun kalah teruk juga, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita melihat nanti apakah strategi seterusnya daripada parti-parti ini. Sementara itu saya ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada semua yang berpuasa. Saya mohon maaf beberapa video yang lalu yang saya telah tersilap sebut tarik Ramadan kerana saya telah melihat jam dan terus sebut dengan tariknya, tuan-tuan dan puan-puan. Saya mengaku salah dan saya ingin mohon maaf. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kepada seluruh rakyat Malaysia yang beragama Islam, saya ingin mengucapkan selamat berpuasa, selamat menyambut Hari Raya tak lama lagi. Okey, jangan skip puasa, pastikan berpuasa, tuan-tuan dan puan-puan. Banyakkan amal pada waktu puasa ini. Kita jumpa lagi, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.